Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua family mengaji Tenten. Alhamdulillah, setelah sekian lama, insyaAllah hari ini dapat lagi kita bersama. InsyaAllah setiap 12.30 tengah hari akan ada slide bacaan hadis, insyaAllah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Sa'dia, Kak Cik Yaya, Kak Datin Nur Khalia, Kak Sa'dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir dalam live ini? Terbaik yang dah share kan? Laju share, alhamdulillah, terbaik dan terima kasih. Okay. InsyaAllah seperti biasa kita sambung bacaan hadis kita, sambung pada bulan Ramadan, tapi nama kita tukar. Kita tukar kepada bacaan hadis, insyaAllah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man yang dah hadir? Kak Arisum, Kak Nozariani, okay. Kak Halimah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man yang dah hadir dalam live ini? Okay. Seperti biasa, jangan lupa share. Kita sebarkan kebaikan banyak-banyak. Okay, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Sekarang dalam 12.30 hari sekarang, insyaAllah kita akan buat slot bacaan hadis. Kita akan baca hadis, lain topik, lain hari, lain topik. Kita akan mengupas, kita akan baca hadis itu, kita akan baca keterangan dia, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih dan terbaik mana yang dah share. Okay. Seperti biasa boleh komen sebelum kita mulakan live kita. Boleh komen suara dan visual saya. Suara dan visual saya jelas atau tidak. Niat baca hadis kerana Allah, terbaik Kak Zumali, betul. InsyaAllah kita niatkan untuk baca hadis. Kita niat untuk mempelajari hadis dengan lebih mendalam kerana Allah. Moga-moga Allah permudahkan urusan kita. Okay? Moga-moga Allah beri kita kefahaman. Terbaik Kak Fazilah, satu hari satu hadis. Kak Mazia dari Nottingham. Macam nak sebut tu, UK. Masya Allah, kita ada sahabat, kita ada kawan dari UK. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, baru join. UK sekarang 5.30 pagi. 5.30 pagi, terbaik Kak Maziah. 5.30 pagi tengok live, terbaik dan terima kasih. Ahlan wa sahlan saya ucapkan. Mana yang baru hadir, mana yang orang kata ahli baru, orang kata kan, selamat datang saya ucapkan. Okey, saya minta izin untuk pusingkan kamera. Kita akan mulakan bacaan hadis kita, okey? Okey, saya pusing kamera menghadap kitab hadis kita. Okey. Saya setting, dekatkan sikit. Okey, sebelum kita mulakan, mana-mana yang mungkin sekarang tengah buat persiapan kan, tengah masak-masak untuk makanan tengah hari, insyaAllah sambil-sambil tu boleh dengar kan bacaan hadis kita. Sebelum tu saya lupa nak bagi tahu tajuk hadis kita kan. Tajuk kita iaitu kelebihan surah Al-Mulk. Kelebihan surah Al-Mulk. InsyaAllah hari ni kita akan tengok dalam hadis ni dia nak bagi tahu kelebihan surah Al-Mulk. Kan setiap malam bersama dengan Ustaz Firdaus dalam slot Samuka, betul tak? Dalam slot Samuka kita baca salah satu surah iaitu surah Al-Mulk. Jadi hari ni kita nak tengok kelebihan surah Al-Mulk. Apa kelebihan kan? Setiap malam kita membaca
Sedar tak sedar ada kelebihan dia. Kan? Kelebihan dia yang Masya Allah sangat besar kelebihan dia. Jom kita tengok kelebihan surah Al-Mulk. InsyaAllah jom kita mulakan. Okay, kita baca hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, inna suratan fil Quran salasuna ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Okay, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam? Mana yang dah hadir dalam live ini? InsyaAllah, jom kita pakat-pakat, kita ramai-ramai sebarkan kebaikan, kita share live ini insyaAllah kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah pukul 12.30 hari, InsyaAllah setiap hari akan ada slot bacaan hadis. Okey, kita akan baca hadis, satu hari satu hadis insyaAllah. Okey, dan hari ini hadis yang bertajuk kelebihan surah Al-Mulk, surah yang kita baca setiap malam, insyaAllah. Okey, jom kita tengok makna surah ini. Okey, makna dia, maksud dia, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda bersabda, ada satu surah ni dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat. Ada satu surah yang dalam Al-Quran ni terdiri daripada 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada seseorang. Seseorang tu maksudnya pembacanya. Okey. Surah ni, ada satu surah ni terkandung 30 ayat. Dan surah ni dia akan memberi syafaat kepada sesiapa yang membacanya. Sehingga syafaat itu sehingga dia diampunkan, dosanya. Okay, insyaAllah. Okay, surah itu adalah apakah surah dia? Dekat dalam maksudnya dia tulis surah Tabarakalladzi. Tabarakalladzi ni maksudnya surah Al-Mulk. Kan mula-mula ayat dia, ayat surah ni insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir dalam live ini, sambil bakar lemang, masak rendang untuk buka puasa. Buka puasa 6 hari yang terakhir. Terbaik Kak Nuraini. Yang mana yang berpuasa, puasa 6, saya ucapkan selamat berpuasa. Alhamdulillah, terbaik. Okey, jom kita masuk kepada keterangan. Kita tengok keterangan tentang hadis ini. Okey, keterangan dia. Okey, surah Al-Mulk, saya sebut surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk juga ada satu riwayat. Ada satu riwayat yang menyatakan, okey, satu riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatiku, hati baginda mengkehendaki supaya surah ini berada dalam hati setiap orang mukmin. Okey, baginda mengkehendaki surah ini, dia nak surah ini berada dalam setiap hati orang yang beriman. Okey, mengikut satu hadis. Ada satu hadis lagi, seseorang yang membaca surah Al-Mulk dan Alif Lam Mim, iaitu surah Sajadah, ini di antara solat maghrib, membaca surah Al-Mulk dan surah Sajadah di antara solat maghrib dan solat isyak adalah seumpama apa? Seseorang yang beribadat sepanjang malam
Lailatul Qadar. Masya Allah. Kan baca dua surah ni, antara Maghrib dan Isyak, dia punya ganjaran tu macam kita beribadat sepanjang malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Okey, jom terus. Okey, adalah diberitakan juga bahawa jika seseorang membaca kedua-dua surah ini 70 pahala, sekali baca 70 pahala akan dituliskan untuknya, dan 70 dosa akan dijauhkan daripadanya. Masya Allah. Cuba bayangkan, satu hari kita baca 70 dosa dihapuskan, lepas tu 70 pahala dicatat. Satu hari sahaja. Cuba bayangkan seminggu kita baca. Setiap hari kita baca. Dah berapa kan? InsyaAllah. Masya Allah, betapa hebatnya surah Al-Mulk dan surah Sajadah ini. Okey. Kemudian mengikut riwayat yang lain juga, ada riwayat yang lain juga, jika seseorang itu membaca dua surah ini, dituliskan untuknya apa lagi? Pahala yang menyamai pahala ibadat. Pahala yang menyamai pahala ibadat pada malam Lailatul Qadar. Dah dapat 70 pahala. Lepas tu dapat pula pahala yang menyamai ibadat malam Lailatul Qadar. Masya Allah, betapa hebat surah Al-Mulk. Kan rasa macam tak rugi pun setiap malam kita tahan ngantuk tunggu live Ustaz Firdaus kan. Nak join sekali baca surah Al-Mulk. Terbaik. Okey, jom kita sambung. Kita tengok apa pula Imam Tirmizi kata. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Okey, sekumpulan sahabat ni telah mendirikan kemah. Mereka mendirikan kemah di suatu tempat. Mereka mendirikan kemah di sesuatu tempat tanpa mereka mengetahui bahawa di situ terdapat sebuah kubur. Ada satu grup ni kan, mereka mendirikan kemah, tapi mereka tak tahu yang dekat situ ada sebuah kubur. Okey. Tiba-tiba mereka yang mendirikan kemah tadi tu mendengar seseorang sedang membaca surah Al-Mulk. Tadi. Okey. Sekumpulan tadi yang mendirikan kemah dekat satu kawasan, tapi mereka tak tahu dekat situ ada kubur. Tiba-tiba mereka dengar ada seseorang sedang membaca surah Al-Mulk. Kalau kita dah bukang lari kan. Okey. Jadi mereka terdengar seseorang baca surah Al-Mulk. Lalu mereka datang, mereka terus jumpa Rasulullah. Mereka cerita dekat baginda. Dan mereka cerita dekat baginda yang mereka ada terdengar orang membaca surah Al-Mulk tu. Jadi baginda pun menerangkan bahawa surah ini akan menjaga pembacanya daripada azab Allah. Masya Allah. Iaitu azab kubur. Selain daripada dapat pahala 70 pahala setiap hari, surah Al-Mulk juga sebagai orang kata penolong kita. Dia akan jaga kita daripada azab kubur. Itu hebatnya surah Al-Mulk, insyaAllah. Dan surah ini juga akan menjamin keselamatan kita, insyaAllah. Okey, jom kita tengok lagi. Apa lagi kelebihan surah Al-Mulk ni? Kan hari-hari baca. Apa kelebihan surah Al-Mulk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan saya ucapkan. Okey, sekarang kita akan baca. Kita akan tengok keterangan tentang tentang kelebihan surah Al-Mulk. InsyaAllah surah yang kita baca setiap malam. Okey, jom kita tengok lagi.
Hadrat Khalid bin Ma'dan berkata bahawa ada satu riwayat ni telah sampai kepadanya yang mengatakan bahawa ada seorang pendosa besar. Hadrat Khalid tadi beliau meriwayatkan ada seorang pendosa besar, dia buat dosa besar yang selalu membaca surah As-Sajdah. Dia seorang pendosa besar tapi dia selalu baca surah As-Sajdah. Kemudian dia tidak pernah baca surah lain. Hari-hari baca surah As-Sajdah, tak pernah baca surah lain. Lepas tu kemudian surah itu telah mengembangkan sayapnya. Surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah yang beliau baca tadi kan dengan kuasa Allah. Surah ini mengembangkan sayapnya ke atas orang itu. Orang yang membaca yang banyak dosa tadi dan memohon kepada Allah, surah ini, wahai Tuhanku, orang ini kerap kali membaca daku, iaitu membaca surah As-Sajdah. Jadi syafaat daripada surah ini, telah syafaat daripada surah ini, salah baris. Syafaat daripada surah ini diterima dengan pahala, diterima oleh Allah. Maka kerana itu diperintahkan supaya setiap dosanya digantikan dengan pahala. Masya Allah, hebat, subhanallah. Surah As-Sajdah, seorang pendosa ni setiap hari baca surah As-Sajdah, tak pernah baca surah lain. Surah As-Sajdah je dia baca. Dengan kuasa Allah, dengan syafaat surah ini, surah ini mengembangkan sayapnya ke atas orang itu, dan dengan syafaat surah ini memohon kepada Allah supaya dosa beliau digantikan dengan pahala. Sedar tak sedar betapa hebatnya surah As-Sajdah. Kemudian Hadrat Khalid juga meriwayatkan, Hadrat Khalid juga telah meriwayatkan bahawa surah ini akan merayu. Surah ini akan merayu bagi pihak pembacanya dalam kubur. Dalam kubur siapa nak tolong kita kan, merayu kan. Tetapi dengan kita baca surah As-Sajdah, surah itu sendiri merayu bagi pihak kita, bagi pihak pembaca dalam kubur. Dan apa yang dia merayu? Dan berkata, ya Allah, jika aku ini, aku itu surah tadi, jika aku ini berada dalam kitabmu, maka terimalah syafaatku. Terimalah syafaatku. Jika tidak, hapuskanlah sahaja daku daripada kitabmu. Kitabmu itu iaitu kitab Al-Quran. Masya Allah, surah itu sendiri merayu bagi pihak pembaca. Subhanallah, betapa hebatnya kelebihan surah itu. Dekat dalam keterangan ni dia terangkan sekali dengan surah As-Sajdah. Okey, jom. Ada sikit lagi kita tengok apa lagi keterangan dia. Dekat sini dia kata, surah ini akan muncul dalam bentuk seekor burung. Kalau bayang, jangan kita fikir nanti kan kita yang pening. Tapi dengan kuasa Allah, surah ini muncul dalam bentuk seekor burung, mengembangkan sayapnya ke atas mayat itu dan melindungi mayat itu daripada siksaan kubur. Kelebihan surah tu kan, surah itu sendiri bertukar kepada bentuk seekor burung, kemudian mengembangkan sayap
untuk melindungi mayat itu daripada siksaan kubur. Masya Allah, hebat tak hebat kan surah yang kita baca setiap malam. Okey. Kemudian Hadrat Khalid ni juga berkata bahawa semua kelebihan di atas tadi adalah juga untuk surah Al-Mulk. Tabarakallazi. Okey. Dan Hadrat Khalid bin Ma'daan sendiri tidak beliau sendiri tidak akan pergi tidur. Dia tak akan pergi tidur sehinggalah beliau selesai membaca kedua-dua surah ini, iaitu surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Okey. Dan kemudian Hadrat Tauf pula berkata, kedua-dua surah ini mendatangkan 60 ganjaran yang melebihi setiap surah lain dalam Al-Quran. Masya Allah, dua surah ni sahaja, Al-Mulk dengan As-Sajdah, dah mendatangkan 60 ganjaran melebihi surah-surah lain dekat dalam Al-Quran. Hebat tak hebat surah yang kita baca setiap malam. Secara sedar tak sedar kan, Masya Allah, hebat sangat. Jadi insya-Allah mulai hari ini kita azam, kita berazam dalam diri kita bahawa setiap malam sebelum tidur kan, kita nak baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah ni. Okey, insya-Allah kelebihan dia 70, membaca surah ni 70 pahala diberi dan 70 dosa dihapuskan. Kemudian surah ni akan melindungi kita daripada siksaan kubur. Masya Allah, insya Allah dengan izin Allah. Semoga kita semua istiqamah. Semoga kita semua bersemangat sentiasa istiqamah setiap malam dengan membaca surah ini kan. Okay, insyaAllah. Okay, itulah dia kelebihan surah Al-Mulk. Secara tak langsung diterangkan juga kelebihan surah As-Sajdah. InsyaAllah. Okay, mulai hari ni kita tanam setiap malam nak baca surah Al-Mulk, nak baca surah As-Sajdah. InsyaAllah. Okay, jadi terbaik, mana terbaik dan terima kasih mana yang setiap malam join kan solat semuka dengan Ustaz Firdaus, insyaAllah. Okey, itu sahaja untuk hadis hari ini, iaitu kelebihan surah Al-Mulk. InsyaAllah kita akan jumpa dalam slide yang akan datang. Dalam slide yang akan datang kita akan tengok lagi hadis lain. Okey, kita akan mengupas lagi hadis lain, insyaAllah. Saya ucapkan selamat datang kepada mana yang ahli baru. Okey, ahli baru family mengaji Tenten. Okey. Okey, insyaAllah. Untuk ahli baru boleh join grup Telegram kita. Grup bersama-sama dengan family mengaji Tenten. Dekat pin komen kan ada jemput join tu kan. Okey, insyaAllah untuk ahli baru boleh join grup tu. Dalam grup tu nanti kita akan bagi tahu, kita akan bagi info ada slot apa. InsyaAllah kita akan bagi tahu promosi ke, program ke. Dalam grup Telegram tu kita akan bagi tahu. Okey, boleh klik link join grup Telegram. Okey, untuk join family kita, family mengaji Tenten, dan boleh tekan see more. Okey, untuk join kelas ke kan, kita ada buat kelas asas dan kelas tajwid. Boleh tekan link itu, nanti PIC admin akan uruskan, insyaAllah. Okey, sama ada nak infak Al-Quran ke boleh, nak buat sumbangan boleh. Okey, boleh sahaja klik link di bawah, insyaAllah. Hebat kan surah-surah ni. Secara tak sedar kita dah baca setiap hari dua-dua surah tu kan, insyaAllah. Doakan ayah saya sedang sakit, Kak Fika, insyaAllah. Semoga ayah Kak Fika diberi kesembuhan, insyaAllah. Moga-moga Allah beri kesembuhan kepada ayah Kak Fika. Okey, insyaAllah. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam slide yang akan datang. Okey,
InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.